Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Cik Aslam Kamarul Zaman, selamat datang Cik Aslam, sahabat kita dari Melaka. Waalaikumsalam Cik Kamarul Zaman, alhamdulillah, selamat datang Cik Kamarul Zaman, ayahanda kepada Cik Aslam sahabat kita dari Melaka. Okey, Melaka Bandaraya Bersejarah. Okay, alhamdulillah, bertemu kembali kita pada petang ini. Hari ini Khamis 9 Julai. Khamis 9 Julai bersamaan 17 Zulkaidah 1441 Hijrah. Okay, alhamdulillah, kita bertemu petang ni pada pertemuan yang ke-69 pada siri ataupun pada sesi pertemuan kita yang ke-69. Alhamdulillah. So, InsyaAllah kita akan sambung kembali perbincangan kita semalam. Perbincangan, dan insyaAllah kita akan sambung bacaan kita di tahap di buku baru. Ingat, masih kita dah mulakan bacaan buku baru semalam. Kita mulakan buku baru. Okey. Tilawah kaedah, apa nama bukunya, saya lupa pula. Tilawah kaedah mudah belajar Al-Quran. Okey. Kalau sebelum ni, okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Puan Zainun Amir. Okey. Kalau sebelum ni, ni bukunya kan. Kalau sebelum ni, pada kita kata bahagian yang pertama dululah. Masa siri yang pertama sampailah ke siri yang ke-67 dulu. Okey. Lebih kurang 67 siri lah, ataupun 67 kali pertemuan kita yang pertama. Daripada pertemuan ataupun siri yang pertama sampai yang ke-67, kita bincang, bahas, cerita, baca, sebut, lafaz bacaan-bacaan dalam buku Iqra'. Ada 6 jilid semuanya, buku Iqra' 1 sampai Iqra' 6. Kemudian kita mulai pada semalam, kita mulakan bacaan buku baru ni, iaitu Tilawah Kaedah Mudah Belajar Al-Quran. Ada 4 tahap, tahap 1 hingga 4. Semalam kita dah baca sebahagian daripada bahagian pertama ataupun tahap 1 dalam buku Tilawah Kaedah Mudah Belajar Al-Quran ini. Sebab macam yang saya beritahu lah, bahagian-bahagian yang kita dah baca, dah bincang dengan agak detail masa di buku Iqra' dulu. So kita akan pergi sepintas lalulah dengan pantas. Okey. Mungkin ada topik-topik baru ataupun topik-topik yang tidak dibincangkan secara detail dalam Iqra', buku Iqra' dulu. InsyaAllah kita akan bahas, cerita, bincang dengan lebih detail pada kali ini dalam buku tilawah ni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Dr. Surya, sahabat kita dari Bandar Baru Bangi. Okey. So insyaAllah semalam kita dah habiskan bacaan dalam buku ataupun bahagian tahap pertama dalam buku tilawah ini. Okay, so insyaAllah ini kita akan sambung bacaan di bahagian 2 bahagian 2 ataupun tahap 2 dalam buku tilawah ni. Okey, sebelum kita sambung kembali perbincangan kita dan juga bacaan kita di tahap 2 ini, seperti mana biasa, saya pohon kerjasama, sokongan
dan juga bantuan daripada tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat muslimin muslimat sekalian untuk bantu saya. Sama-sama kita pakat-pakat klik button like. Okey, kat bawah skrin kita tu ada button like, kita pakat-pakat klik button like. Kemudian kita pakat-pakat klik button share. Okey, boleh share kat Facebook kita sendiri, boleh share di Facebook group yang kita join. Supaya tujuannya kita boleh hebah-hebahkan, war-warkan sesi FB Live Majlis Ilmu kita ni supaya ramai lagi kat luar sana kaum muslimin muslimat yang dapat tahu. Bila dia orang tahu, dia join turut serta. Bila dah join turut serta bersama dengan kita kat sini, boleh dapat manfaatnya bersama-sama kan, bersama dengan kita insya-Allah. Mudah-mudahan ada ganjarannya di sisi Allah Taala lah dengan sebab kita share tadi macam semalam alhamdulillah kehadiran di luar jangkaan lah. Saya rasa sejak kita kali pertama kita live sehinggalah semalam sesi yang ke-68, saya rasa saya cek semalam paling ramai lah. Paling ramai. Paling tinggi kehadiran yang kita pernah catatkan, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dengan sebab tuan-tuan dan puan-puan share, maka ramai orang dapat tahu, ramai orang join, ramai orang dapat manfaat dan ramai dapat belajar bersama-sama dengan kita kan. Mudah-mudahan ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah, mudah-mudahan So hari ini merupakan pertemuan kita yang ke-69. Okey, semalam kita dah bincang tentang makhraj yang ketiga. Makhraj yang keempat. Waalaikumsalam Puan Fazlianti Rosli Waalaikumsalam Puan Fazlianti Rosli. Selamat datang. Okey. Semalam, saya tempat tulis sikit kat depan tu. Allah, silau Okey. Kalau sebelum ni, beberapa hari yang lepas kita membincangkan 3 makhraj utama ataupun 3 makhraj yang dia panggil makhraj zat ataupun saya panggil ataupun saya gelarkan sebagai makhraj original huruf. Okey. Ada 28. Ada 3 makhraj umum bagi huruf-huruf hijaiyah, iaitu makhraj umum yang pertama makhraj umum leher, yang kedua makhraj umum lidah, kemudian yang ketiga makhraj umum bibir. Makhraj khusus ialah tempat yang spesifik lah. Leher tu kat mana, lidah kat mana, bibir tu kat mana, itu makhraj yang khusus. Makhraj yang umum, huruf-huruf yang keluar daripada kawasan leher, itu makhraj umum yang pertama. Huruf-huruf yang keluar daripada makhraj lidah, itu makhraj umum yang kedua. Huruf-huruf yang keluar daripada makhraj bibir, itu makhraj umum yang ketiga. So ada 3 makhraj umum bagi huruf-huruf hijaiyah, ataupun dipanggil sebagai makhraj umum bagi makhraj zat, makhraj original sebutan huruf. Okey. Semalam saya sebut ada tambahan 2 lagi makhraj, tapi makhraj ni saya gelar ataupun saya panggil sebagai makhraj yang istimewa sebab dia bukanlah makhraj original, dia bukanlah makhraj zat. Okey, dia makhraj yang mendatang. Dia datang disebabkan oleh kerana berlaku ataupun datangnya ataupun hadirnya ataupun wujudnya kehadiran huruf-huruf tertentu pada huruf-huruf hijaiyah yang berbaris. Okey. So, ada 2 tambahan lagi iaitu makhraj al-jawf dengan makhraj al-khayshum. Okey. Al-khayshum kita tangguhkan dulu, insya-Allah kita akan bincang dalam beberapa hari lagi insya-Allah. So semalam saya dah terangkan makhraj yang keempat iaitu makhraj al-jawf, tu saya tulis kat depan Kenapa silau saya punya ni whiteboard hari ni. Okey, boleh nampak kan? Boleh. Makhraj al-jawf. Okey. Hamzah wasal, lam mati, jim bagi atas, waw mati, fa al-jawf, iaitu makhraj rongga mulut yang merupakan tempat keluarnya bunyi bagi semua bacaan mat. Tempat keluarnya bunyi bagi semua bacaan panjang melebihi 1 harakat. Okey, balik pada cerita kita semalam dan saya pernah sebut sebelum ni, semua huruf hijaiyah, semua huruf Al-Quran yang berbaris hidup, sama ada baris atas fathah, baris bawah kasrah ataupun baris hadapan dhammah. Okey, semua huruf hijaiyah, huruf Al-Quran yang berbaris hidup, semua huruf Al-Quran. Saya lupa tanya. Kan saya jadi macam pernah jadi berlaku sekali dulu kan. Saya cakap dah dekat 10 minit, rupanya saya cakap seorang-seorang, semua tak dengar suara. Suara saya jelas Nasib baik Tuan Hams. Waalaikumsalam Tuan Hams, sahabat kita dari KK. KK jelas saya rasa yang lain pun jelas saya dah cakap dah ni. Takut ada yang takut suara saya tak kedengaran kan, sebab kita fokus pada ni kan. Saya lupa nak tanya respon maklum balas. Suara dan juga paparan, audio dan visual jelas semua Patutnya saya tanya itu dulu tadi kan. Jelas, alhamdulillah. Okey, boleh kita sambungkan
Balik pada cerita tadi, ini ulangan semua huruf hijaiyah ataupun semua huruf Al-Quran yang berbaris hidup wajib dibaca dengan kadar 1 harakat, tidak boleh kurang, tidak boleh juga lebih. Habis yang dibaca dengan 2 harakat, 4, 5 ataupun 6 itu adalah bukannya bunyi ataupun bukannya makhraj yang keluar daripada huruf-huruf hijaiyah yang berbaris, tapi bunyi yang datangnya daripada makhraj al-jauf. Okey, Dr. sudah jelas Alhamdulillah. Cik Aslam kita dah Melaka pun jelas, Cik Umar Zaman Melaka pun jelas, Alhamdulillah. Okey. So, bunyi bacaan panjang 2 harakat ataupun lebih adalah bunyi yang keluarnya daripada al-jauf, iaitu makhraj khusus, makhraj istimewa yang bermula daripada rongga leher, rongga dalam tekak kita tu naik ke rongga mulut. Okay, macam saya dah tunjukkan semalam Al-jauf itu bermula daripada laluan rongga dalam leher naik. So nafas kita duduk dalam dada ni, bila kita lafazkan huruf yang berkadaran panjang, bacaan mad ataupun bacaan panjang melebihi 1 harakat, maksudnya bacaan yang melebihi 1 harakat termasuklah bacaan 2 harakat, 4, 5 ataupun 6. Semuanya datang daripada bunyi laluan udara yang lalu di leher sampai ke rongga mulut. Macam saya tunjukkan demo semalam. So nafas kita duduk dalam dada kan. Nafas kita duduk dalam dada, kita keluarkan lalu bunyi. Macam saya tunjukkan semalam kan. Contoh yang paling mudah yang kita duduk baca hari iaitu dalam bacaan surah Fatihah waladh. Okay. So ikut kaedah prinsipnya huruf hijaiyah yang berbaris hidup dibaca dengan kadar 1 harakat sahaja ngam-ngam. So waladh. Sekali lagi kita demo waladh. Yang panjang itu 6 harakat tu bukannya bunyi dha tapi bunyi laluan udara yang lalu pada rongga leher sampai rongga mulut. Waladh 1 harakat stop habis itu je dha. Makhraj dha cuma bunyi setakat waladh. Setakat tu je. Lepas tu yang panjang tu bunyi apa? Bunyi laluan nafas lalu kat rongga leher sampai rongga mulut. Waladh. Okey. Kita pecahkan waladh 1 harakat je. Waladh. Yang 6 harakat tu bunyi laluan nafas yang lalu pada rongga leher daripada dada kita naik ke leher, naik sampai ke mulut. Okey. Waladh 1 harakat. Waladh. Yang panjang tu bunyi makhraj jauf. Makhraj khusus, makhraj istimewa untuk bacaan panjang melebihi 1 harakat. So dalam kes waladh 6 harakat So waladh stop 6 harakat. Sorry. Waladh 1 harakat. Yang panjang tu bunyi laluan nafas yang lalu boleh saya pecahkan waladh. 1 harakat je, ngam je, habis je situ. Dha makhraj je dha 1 harakat je. Sebab apa 1 harakat? Sebab dia berbaris hidup. Baris apa? Baris atas fathah. Waladh. Yang panjang tu bukan bunyi dha tapi bunyi makhraj al-jauf, iaitu bunyi laluan nafas yang lalu pada rongga leher naik ke rongga mulut. Waladh. 1 harakat. Yang panjang okay, boleh jelas Puan Siti Zainul, Alhamdulillah, terima kasih banyak. Waalaikumsalam Puan Ella, selamat datang. Okey, boleh jelas ni ulangan sikit yang semalam So semua bacaan mad, semua bacaan panjang melebihi 1 harakat, termasuklah yang kita akan baca sekejap lagi. Kejap lagi kita akan baca bacaan panjang ataupun bacaan mad 2 harakat. Okey, insya-Allah beberapa hari lagi kita akan baca bacaan mad yang 4 dan 6. Semuanya mestilah bunyi yang keluar daripada laluan nafas lalu pada leher, rongga leher sampai ke rongga mulut, ataupun disebut ataupun dinamakan sebagai makhraj al-jauf, khusus untuk bunyi bacaan panjang dalam Al-Quran. Jelas Okey, ni ulang sikitlah. Takut ada yang mungkin kurang faham, kurang jelas daripada penerangan saya semalam. So ini ulangan. Okey, ulangan daripada apa yang kita dah bincangkan semalam Okey, untuk tuan-tuan yang baru join FB Live kita petang ni, okey, seperti mana biasa untuk tuan-tuan yang baru join, yang baru sampai, baru hadir ke sesi live kita ni, seperti mana biasa saya mohon sokongan sokongan bantuan daripada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, sahabat-sahabat sekalian untuk bantu saya. Pertama sekali klik button like, yang keduanya klik button share. Share dekat Facebook kita boleh, share dekat Facebook group kita boleh, insya-Allah boleh Kita nak hebah-hebahkan, war-warkan supaya ramai lagi muslimin muslimat kat luar sana boleh dapat manfaatnya, insya-Allah. Okey. Okey, kita sambung bacaan di muka surat 26 kaedah bacaan mad ataupun kaedah bacaan panjang melebihi 1 harakat. Okey. Apa sahaja huruf yang berbaris atas diikuti dengan huruf alif yang tiada baris. Okey. Maka huruf alif yang tiada baris itulah yang dibaca dengan kadar 1 harakat. Dipanggil alif al-jauf. Alif yang bunyi laluannya pada rongga mulut.
Rongga mulut akan starting daripada rongga leher naik ke rongga mulut. Waalaikumsalam Kak Sakinah. Selamat datang Kak. Okey. Kak Sakinah dari KT Kuala Terengganu. Kampung saya. Okey. So, kalau sebelum ni saya bagi tahu apa saja huruf, sebarang huruf yang berbaris atas diikuti dengan alif, maka huruf yang berbaris atas tersebut dibaca dengan kadar 2 harakat. Kalau masih ingat penerangan saya masa di bacaan kita, masa kita baca buku Iqra yang lalu, yang lepas okey. Pada masa tu saya bagi penerangan yang macam tu sebab kita belum lagi membincangkan tentang topik ataupun tentang makhraj al-jauh. So saya tak nak bagi keliru, so saya gunakan kaedah penerangan yang macam tu. So mulai semalam, hari ini dan berikutnya disebabkan oleh kerana kita dah sentuh bincang dah menyentuh, dah bincangkan tentang makhraj al-jauh. Jadi mulai semalam hari ini dan berikutnya apabila kita jumpa bacaan panjang, so saya akan tekankan, saya akan bagi tahu bacaan panjang. Contoh ni, macam yang kita tengok contoh di hadapan ni, apa sahaja huruf yang berbaris atas diikuti dengan alif yang tidak bertanda ataupun alif yang tiada baris, maka huruf yang berbaris atas tersebut dibaca dengan kadar 1 harakat sahaja. Alif itu mestilah dibaca dengan ataupun dengan alif jauh, alif yang lalu pada rongga mulut dibaca dengan 2 harakat. So, makhraj huruf hijaiyah ataupun makhraj huruf Al-Quran yang berbaris atas tadi dibaca dengan kadar 1 harakat sahaja. Alif yang tidak berbaris inilah dibaca dengan kadar 2 harakat. Bunyinya macam mana? Bunyi laluan nafas yang lalu pada rongga leher nak sampai ke rongga mulut. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Ahmad Sufian, kertas jelas. Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat datang. Okey, boleh sebagaimana contoh ini, a, kha. A 1 harakat, kha 1 harakat. Makhraj huruf alif itu yang dibaca dengan kadar 2 harakat. Hu balik pada bacaan 1 harakat. Maksudnya makhraj hamzah adalah 1 makhraj, keluarkan 1 bunyi. Kha adalah 1 makhraj, keluarkan 1 bunyi. Alif yang tak ada baris ni, ataupun kita panggil sebagai alif mat ni, sebenarnya dia ada makhraj yang tersendiri, iaitu makhraj al-jauh. Pun dia ada makhraj tersendiri, dia ada bunyi tersendiri. Bunyi apa? Bunyi nafas yang lalu pada rongga leher naik ke rongga mulut. So bunyi macam mana? Ni bunyi a, kha. Yang ni bunyi apa? Itu makhraj ataupun bunyi yang keluar daripada makhraj alif al-jauh. Lepas tu hu. Maksudnya kat sini ada berapa makhraj? Ada 4 makhraj. Hamzah makhraj dia kat mana? Al-halku, dalam leher. Kha kat mana? Al-halku juga. Yang ni pangkal leher bawah, kha hujung leher atas, alif makhraj al-jauh, ha makhraj al-halku leher bawah, hujung pangkal. Okey. So ini huruf leher, ini huruf ataupun makhrajnya datang daripada pangkal leher ataupun bawah leher. Ini hujung leher ataupun atas leher. Ha sama dengan hamzah, pangkal leher. Alif makhraj jauh, rongga mulut. So maksudnya di sini ada 4 huruf, ada 4 makhraj, ada 4 bunyi. Saya ambil satu-satu makhraj hamzah bunyi dia a 1 harakat, kha 1 harakat, yang 2 harakat tu bunyi alif. Bunyi macam mana? Bunyi nafas lalu pada rongga mulut. Bunyi macam mana? 2 harakat hu. Saya ulang a 1 makhraj, 1 bunyi, 1 harakat. Kha 1 makhraj, 1 bunyi, 1 harakat. 2 harakat, 1 makhraj, 1 bunyi. Bunyi nafas lalu pada rongga mulut. 2 harakat hu 1 huruf, 1 makhraj, 1 bunyi, 1 harakat. Okay, jelas kalau kita pecahkan. So, ada 4 huruf, ada 4 bunyi, ada 4 makhraj, 3 makhraj dibaca dengan 1 harakat, 1 harakat, 1 harakat, 1 harakat, alif dibaca dengan 2 harakat. So, bunyi dia akhahu, 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 akhahu. Jelas Saya demonstrate satu persatu. So, maksudnya ada 4 huruf hijaiyah. Ada 4 huruf semua tapi cuma ada 3 huruf yang berbaris. Okey. Ada 4 huruf kesemuanya, tapi ada 3 huruf yang berbaris, alif tak ada baris. 4 huruf tapi cuma ada 3 huruf yang berbaris. Ada 4 makhraj
Ada 4 bunyi. 3 huruf yang berbaris dibaca dengan kadar 1 harakat. 1 huruf yang tak ada baris dibaca dengan kadar 2 harakat. Makhraj al-jawf, rongga mulut. Okey, setakat ni jelas So bacaan ni adakan kedengaran ataupun dibunyikan, dilafazkan dengan bunyi akhahu. Akhahu. Okey, boleh jelas Okey, setakat ni ada persoalan tak sebelum kita teruskan bacaan? Boleh saya dapatkan maklum balas daripada tuan-tuan dan puan-puan. So kita baca dengan satu huruf, satu makhraj, satu bunyi, satu harakat. Kha, satu huruf, satu makhraj, satu bunyi, satu harakat. Alif ada makhrajnya tersendiri, iaitu makhraj bagi bacaan mat, iaitu makhraj al-jawf, rongga mulut daripada leher naik ke mulut. Okey, bunyi nafas tapi dia baca 2 harakat sebab al-jawf dia baca mesti minima 2, 4, 5 ataupun 6. Dia tak ada 1 harakat Al-jawf mesti minima 2 harakat. Lepas tu hu, satu huruf, satu makhraj, 1 harakat, satu bunyi. Tu kha hu. Okey, hamzah kha, satu harakat, kha, alif tadi bunyi dia 2 harakat hu, akhahu, kha satu harakat je, tu dah panjang lah, dia nak demonstrate So akhahu, akhahu. Jelas tak? Yang ni kita penting untuk dapatkan pemahaman yang sejelas-jelasnya. Sebab seperti mana yang saya sebutkan semalam, saya sendiri pun dulu bertahun-tahun lamanya tidak jelas tentang perkara ni, tak jelas tentang makhraj ni. Tahu al-jawf tahu, tapi tidak dapat gambaran ataupun pemahaman yang sebenar, yang jelas. Okey. Rupanya apa yang saya sangkakan, yang saya faham dulu-dulu, rupanya bukanlah tidak tepat, rupanya salah sama sekali. Rupanya macam tu al-jawf rupanya. Okey. So sebab macam yang saya sebutkan semalam okey, saya yakin sebab saya dulu pun sama, pernah dengar, saya sangkakan faham, rupanya bukan sekadar faham, salah sama sekali kefahaman saya tu. Kan? Dan berdasarkan feedback yang saya dapat daripada beberapa orang sahabat kita yang turut serta bersama-sama dengan kita semalam, kebanyakan daripada kita bagi tahu, memang ramai daripada kita yang first time tahu tentang makhraj al-jawf, merupakan bacaan ataupun bunyi yang keluar daripada rongga mulut, yang merupakan bacaan ataupun bunyi bagi semua bacaan panjang melebihi 1 harakat. Okey? So boleh jelas Boleh saya dapatkan feedback maklum balas daripada tuan-tuan dan perempuan sebelum kita sambung bacaan kita ni. So setakat ni semua boleh jelas loud and clear pula. Jelas kalau kita jelas. Sebab nanti bila ini kita akan baca hukum bacaan mat 2 harakat. Nanti bila kita jumpa 4 harakat pun sama, 5 harakat pun sama, 6 harakat pun sama. Sebab dia nanti akan memberi kesan kepada makhraj yang nombor 1, efek pada sebutan, bunyi dan sebagainya. Ia memang kena buat banyak latihan, betul. Sebab apa? Macam yang saya sebutkan selama ni lah. Kita nak kena betulkan yang biasa. Sebab kebiasaan kita membunyikan bacaan panjang itu adalah pada huruf hijaiyah yang berbaris tu. Macam yang saya sebut semalam, muslimun. Kita nak panjangkan mu tu. Bukan pada huruf jawf waw tu. Bukan pada bunyi rongga mulut. So, jadi menyebabkan hasilnya satu, mulut kita moncong, bunyi tekan pada mim, dan tak bunyi rongga mulut ni. Muslimun, mustahziun. Okey, apa lagi contoh? Mustakbirun. Dengar bunyi run, mun, un. Kita nak ikut pergi pada huruf tu. Sebenarnya muslimu, satu harakat je. Muslimu, muslimun. Mulut saya tak moncong Tak ada muslimun, mustakbirun. Apa lagi tadi? Mustahziun. Guru saya kata, campak ke mana huruf tu? Nak campak ke mana makhraj huruf tu? Sebab border sempadan huruf hijaiyah, sempadannya, ibarat kita sempadan Malaysia Thailand border tu. Okey. Sini je. Sini je, ngam bibir ni. So kalau kita boncong tu dah lebih sempadan dah masuk sempadan Thailand dah. Ibaratnya macam tu lah. Dah masuk sempadan negara lain dah. Sempadan huruf hijaiyah daripada biji alkum kita ni, naik ke lidah langit semua, border sini je, huruf bibir. Huruf bibir pakai ngam bibir lah. Melainkan bibir orang tu memang dah original moncong tu lain lah. Tapi masalah bibir kita tak moncong,
dimoncong-moncongkan. Sebab nak melafazkan huruf hijaiyah tadi kan. Okey, tengok sekali kita ulang Muslimun. Kita mengikut ataupun kita memanjangkan bacaan pada huruf mim. Yang sebenarnya muslimu satu harakat, muslimun. Okey, kita ambil hamzah Mustahziun. Yang benar tepat bunyi makhraj jauh. Mustahziu. Satu harakat je. Bunyi kat hamzah Mustahziu. Mustahziun. Okey, nun matikan nun Ambil satu lagi contoh mustakbirun. Mustakbirun. Kita sebab apa jadi panjang moncong? Sebab kita nak panjangkan ra. Ra tak boleh dibaca panjang. Huruf hijaiyah yang berbaris hidup, limit dia satu harakat aja. Tak boleh pergi dah. Dia punya had maksimum kelajuan dia Satu harakat aja. Dua harakat dah kena speed trap dah. Ibaratnya macam tu lah. Satu harakat aja. So yang boleh pergi panjang tu, itu bukannya bunyi huruf ra tadi. Bukan bunyi huruf hijaiyah yang berbaris, tapi bunyi makhraj al-jauf, rongga mulut yang keluar daripada leher, laluan bunyi nafas sampai ke mulut. Mustakbiru. Satu harakat aja. Ru. Mustakbiru. Mustakbirun. Biru. Mustakbiru. Habis stop satu harakat. Biru. Birun. Biru. Ru. Biru. Birun. Okey, jelas payah juga nak berubah. Okey, sebab kita dah biasa dengan bacaan yang itu tadi kan. Tu kata kita nak betulkan yang biasa kita baca tu. Biasa kita baca panjang 2 harakat ke 4, 5, 6 pada mana? Pada huruf yang berbaris. Sekarang ni kita nak tukar, nak betulkan yang biasa supaya akhir nanti kita biasa baca yang betul. Supaya kita buat betul. Kena banyak buat latihan supaya sampai satu masa nanti kita biasa yang betul. Pada masa itu nanti kita nak baca yang macam yang kita baca, yang kita kata bacaan nostalgia dulu, kita pun rasa macam mana dulu aku baca kita pun dah susah sebab kita dah biasakan yang betul pula. Bila nak buka Telegram. Okey. InsyaAllah akan dipertimbangkan. InsyaAllah boleh kan? Kalau ada permintaan, ada banyak permintaan, insyaAllah boleh. InsyaAllah tak ada masalah. Boleh je. Okey, kalau ada permintaan. Kak rasa baru seorang permintaan. Kak Sakinah. Kalau ada ramai permintaan, insyaAllah boleh dipertimbangkan. Boleh insyaAllah. Okey. Cuma takut buka kan tak ada orang yang berminat kan. Okey. Memang nak kena praktis. Sebab kita dah nak membetulkan bacaan yang biasa kita buat. Apa yang biasa kita buat? Kita memanjangkan bacaan pada huruf hijaiyah yang berbaris. Kita nak tukar huruf hijaiyah yang berbaris tadi dibaca dengan kadar limit dia satu harakat aja. Yang panjang 2, 4, 5 ataupun 6 tadi bukan huruf yang berbaris tadi. Okey, tapi adalah bunyi rongga mulut yang mula bunyi nafas ni daripada leher. Mustahziun, muslimun. Bukannya mun. Beza Bunyi pun sebenarnya kalau kita amati, sebab tu kalau guru, contoh guru saya lah, saya bagi contoh kan. Dia sambil buat baca air kopi. Sambil baca air kopi, bila kita baca, mana jauhnya? Kan? Tu tahap-tahap profesionalisme guru yang tinggi lah. Tu guru-guru yang pakar. Tu guru saya sambil bancuh air kopi. Bancuh air kopi, ketek campur bancuh air kopi. Bila bancuh air kopi, dia tengok Quran ke tengok kopi? Tengok kopi lah kan, tengok gelas lah. Tengok gelas dalam kopi kan. Tengok gelas dalam kopi. Tengok kopi dalam gelas, maaf. Dia tengok kopi dalam gelas tu, dia kacau kan. Okey, bila saya baca muslimun, mana pergi jauh tu? Apa pasal tercampak makhraj mim tu? Jauh mana jauh? Kan? Sebab apa? Sebab dia ada bunyi dia sikit. Kalau guru-guru yang pakar, dia kata sekilas ikan di air dia tahu dah. Kita punya al-jauh kita dah ke laut. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Munir Ismail, selamat datang. Panjang pula saya bebel tak baca-baca lagi ni. Okey, kita baca minta maaf saya ambil masa panjang lebar sikit menghuraikan pasal al-jauh. Sebab benda ni bagi saya benda yang baru, unik dan sangat-sangat jarang. Okey. Cerita 74 belalang tu kan, kadang-kadang disebut. Dan sangat jarang, jarang-jarang diterang. Maksudnya sebut pun jarang, nak terang detail lagi susah nak jumpa. Betul kan?
Sebab tu saya dapat maklum balas daripada sahabat-sahabat sebahagian ni lah yang beritahu saya, betul lah, first time dia kata, tak pernah dengar seumur hidup pasal Al-Jawf ni. Oh, rupanya macam tu cara bacaan panjang mat dalam Al-Quran. Okey? Okey, insya-Allah kita sama-sama baca sikit petang ni. Kita mulakan. Ini kadar bacaan mat 2 harakat So yang dibaca 2 harakat tadi bukannya huruf hijaiyah yang berbaris, tapi makhraj jauh bagi alif ataupun waw ataupun ya. Tengok apa hurufnya lah. Okey, bunyi bacaan panjang, bunyi laluan nafas yang lalu pada rongga leher ke rongga mulut ataupun dipanggil al-jawf, rongga mulut. Okey? Okey, sama-sama kita baca petang ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amana. Okey. Aqaba. Satu harakat je. Aqaba. Aqaba. Boleh? Aqaba. Hajara. Aroda. Bunyi nafas yang lalu pada rongga leher naik ke mulut. Satu harakat, satu harakat. Aroda. Aroda. Okey. Aroda. Beza kalau kita bunyikan ro yang panjang. Aroda. Aroda. Ada, kalau perasan bunyi, ada bunyi beza sikit perbezaan bunyi. Aroda dengan aroda. Nampak? Itu bunyi jauh. Itu adalah bunyi jauh. Itu saya dah lebihkan panjang lah. Nak tunjukkan kan. Bunyi yang keluar daripada rongga mulut. Okay? Banyak kesalahan yang nak dibetulkan je. InsyaAllah sama-sama kita betulkan. InsyaAllah. Sama-sama lah. Saya pun masih belajar. Sama-sama kita pakai betulkan kan. Okay. Aroda. Asoba. Afaqa. Azagha. Afadha. Ahata. Okey, boleh Okey, kita pergi ke bahagian yang kedua. Masih lagi dalam muka surat yang sama. Okey, seterusnya. Boleh follow saya setakat ni Okey. Qala la asima. Sekali. Qala la asima. Nasira. Sadiqa. Da'iya. Okey. Asima. Janiba. Badia. Ja'ili. Janibi. Qabili. Sekali. Qabili. Bunyi beza dengan qabili. Itu kita ikut bawa qaf tu 2 harakat. Okey, tinggalkan qaf 1 harakat, tinggalkan dia. Lepas tu bawa jauh pula yang keluar. Qabili. Ja'alaha syaghafaha khalaqaha. Okey, boleh Okey, kita ke muka surat yang kedua petang ni. InsyaAllah kita cuba baca setakat mana yang sempat lah kita pergi skip. Tadi 26 ni, kita pergi ke muka surat 28 Terus kita pergi ke muka surat 28. Okey. Okey. Qala la yanalu. Okey. Taba dhaqa kana abana akhana da'ana kanata jawaza qalata amarona ahadana ajalana. Okey, boleh boleh follow saya setakat ni okey Seterusnya. Wa'adasiha wa basaliha. Lupa. Maaf. Lupa nak tergerakkan skrin. Okey, kita pergi ke bahagian yang kedua masih lagi muka surat 28. Wa'adasiha wa basaliha. Okey, seterusnya. Faragha fatala faqala fattaba fakana fatafa
Ma mazagha. Ma panjang. Oh sorry. Saya pun sasul saya dah kena tukar dah kaedah penerangan saya sebab kita dah sentuh makhraj jauh. Ma satu harakat. Jauf alif yang dua harakat. Za satu harakat. Jauf alif yang dua harakat. Ra satu harakat. Mazagha. Okey, saya tunjuk sikit Ma satu harakat Ma. Lepas tu za satu harakat juga. Za. Lepas za jauf alif. Lepas tu apa tadi? Rin. Ra. Mana? Rin. Ra Mazagha. Ma satu harakat Ma. Lepas tu jauf alif dua harakat. Lepas tu za satu harakat. Za. Lepas tu jauf alif dua harakat. Lepas tu last sekali rin. Ra. So ada 5 huruf semua. Ma satu harakat dulu. Ma. Okey, ma satu harakat sebab dia baris atas, baris hidup. Lepas tu ada huruf alif tak ada baris. So alif ni bunyi alif ni ataupun bunyi makhraj jauf ni yang dua harakat. Dua harakat Ma satu harakat je bunyi. Ma. Habislah bunyi ma. Satu harakat je. Ma. Lepas tu yang dua tu bukan bunyi ma. Beza Ni bunyi ma. Yang alif tu bunyi ma. Okey. Lepas tu za satu harakat je. Za. Lepas tu alif tu bunyi dua harakat. Za. Ra. Mazagha. Okey. Macam orkestra pula saya rasa. Okey. Boleh jelas Okey. Mana tadi? Okey, kita sambung sikit lagi. Pukul apa dah? Hampir pukul 6 dah. Okey. Seterusnya makana mataba wala yazalu wala yakadu wala yakhafu. Okey, saya tengok lagi. Okey, kita tengok yang ni muka surat 29. Ini pun kita dah tengok masa iqra' dulu tak apa, ini ulang kaji lah Yang paling penting kita nak praktis makhraj baru yang kita baru bincangkan ni, al-jauf. Okey. Apa sahaja huruf yang berbaris atas diikuti dengan alif kontut. Dibaca sama keadaannya dengan apa sahaja huruf ataupun sebarang huruf yang berbaris alif panjang. Sebab tu dia buat sama juga. Okey, jelas jelas So huruf yang berbaris atas tadi dibaca dengan satu harakat. Alif kontut ini makhraj jauf. Bunyi alif rongga mulut tadi yang dibaca dengan dua harakat. Ini pun sama yang kita baca tadi lah. Apa saja huruf, sebarang huruf yang berbaris atas tadi dibaca dengan kadar satu harakat sahaja. Alif ini yang tak ada baris ni dengan alif kontut, alif pendek ni, kedua-duanya dibaca dengan dua harakat pada rongga mulut. Ataupun makhraj al-jauf. So za satu harakat je, zalika. Za satu harakat. Lepas tu alif ni bunyi dia lika. Li satu harakat, ka satu harakat. Zalika. Zalika. Okey, jelas Okey, sama-sama kita baca sekali lagi. Satu lagi. Ahada. Jahada. Boleh Okey. Kemudian qatala turawidu. Okey, sama-sama kita praktis mungkin ramai dengan kita akan anggap ini bacaan biasa je. Ini qira' berapa ni? Ni qira' 2 dulu ni. Qira' 3 qira' 3. Okey, betul. Bacaan ini kita dah sama-sama baca bentuk bacaan yang macam ni. Kita dah sama-sama baca masa Iqra' 3. Cuma hari ini kita praktis bacaan yang hampir sama dengan bacaan kita di Iqra' 3. Cuma bezanya kali ini kita membacanya dengan makhraj yang kita baru bincangkan, iaitu makhraj al-jauf. So kalau kita dah mahir membunyikan al-jauf pada kadar bacaan 2 harakat, insyaAllah 4, 5, 6 harakat pun nanti insyaAllah akan settle. InsyaAllah akan jadi lebih mudah. Okey. Turawidu. Tujadilu. Bunyi jauf. Rongga mulut. Tuqatilu.
yujahidu, hidu. Tu bunyi alif jauh yuja, ja satu harakat je. Yujadilu, yujadilu, yudafi'u, fadzalika, kadzalika, wadzalika, hadzani lasahirani. Boleh Ha satu harakat, alif kontut dua harakat, za satu harakat, alif kontut dua harakat. Hadzani lasahirani. Alah, saya lupa lagi nak alih kan. Minta maaf, banyak-banyak lupa je, asyik lupa je. Dah tua kan, faktor usia. Okey. Tak jelas, saya kecilkan sikit. Okey. InsyaAllah boleh. Menggigil nak betulkan insyaAllah. Mula-mula je Puan Siti Zainun. InsyaAllah nanti dah praktis. Boleh insyaAllah. Boleh. Cuma praktis satu hal. Menyemak bacaan tu satu hal yang berbeza. Praktis seorang-seorang. Nak semak kena di hadapan guru lah. Sebab tu saya beritahu dulu kan. Kalau kita ada guru di tempat kita, boleh bertalaki dan bermusyafahah. Bacakan dan minta guru semak bacaan. Okey. Tak nampak tulisan boleh saya baru gerakkan. Okey. Cik Ahmad Sufian, saya baru lupa nak gerakkan skrin tadi. Okey. Sekali lagi kita baca Hadzani lasahirani. Okey. Boleh Cik Ahmad Sufian dah nampak Seterusnya fawakihu. Okey dah. Okey, terima kasih. Saya lupa nak gerakkan tadi. Minta maaf banyak. Sawami'u, manafi'u. Okey, perhatikan bunyi jauh tu, bunyi rongga mulut tu. Manafi'u, manafi'u, mawaliya, akabiro, akabiro, akabiro. Okey. Lawakiha, darahima, masyariqo. Berarti ni ma satu bunyi satu makhraj, sya satu bunyi satu makhraj, bunyi a tu bunyi apa? Bunyi rongga mulut al-jauf. Itu dua harakat. Masyariqo, masyariqo, rawasiya, maqaida, masajida, ma'aisha. Okey, boleh Seterusnya kita ke muka surat 30. Okey, ni penting untuk kita praktis al-jauf kita bacaan dua rakaat ni memang bunyi simple, al-jauf tu. Okey. Seterusnya, apa saja huruf yang berbaris atas, sebarang huruf diikuti dengan ya yang tak ada baris tapi ada alif kontut atas dia. So kaedah bacanya samalah. Ya ni sebenarnya dalam bahasa yang mudahnya jadi rumah ataupun jadi kerusi. Bolehlah sebut kerusi tempat alif tu duduk, alif tu bertenggek. Jadi rumah tempat alif kontut tu menumpang. So bacaannya sama juga Apa saja huruf, sebarang huruf yang berbaris atas diikuti dengan ya yang tak ada baris tapi ada alif. Ni bukan baris itu alif kontut, alif. Bacaannya sama lah dengan sebarang huruf yang berbaris atas diikuti dengan alif. So sama, maksudnya huruf yang hijaiyah tadi, huruf hijaiyah yang ini dengan huruf hijaiyah ini, huruf Al-Quran dua-dua ni dibaca dengan baris atas satu harakat. Ini alif jauf, ini alif jauf dibaca dengan dua harakat alifnya. Okey, boleh So dibaca ya ro, ya ro, ya ro, ya ro. Boleh? Ya satu, ro satu. Yang ni bunyi apa? Ya ro. Okey. Tagha, saja, roma, wakafa, wahada, waqadha, faghawa, fa'asa, fa'asa, fa'awa, fanada, wanada. Okey, boleh Okey, seterusnya. Okey. Seterusnya yatawara. Okey.
ta'ala, yatama, nasara, usara, furada, sukara, tatajafa, tamara. Okey, saya lupa nak bagi tahu satu benda. Disebabkan oleh al-jauf, dia bermula daripada dada, nafas yang keluar daripada dada naik ke rongga leher, ke rongga mulut. Maksudnya bunyi dia ke atas ke bawah? Mesti bunyi ke atas kan? So dia punya laluan dia, okey, dia naik daripada nafas kita duduk dalam dada kita ni, dia naik ke rongga leher, naik ke rongga mulut. Okey. Itu dia punya laluan al-jauf. So dia akan bunyi dia dada bawah, leher, lepas tu mulut. So dia naik ke atas. Sebab tu bacaan panjang 2 rakaat dia kena meninggi macam tu. Bukannya kita baca dengan wa ma. Nampak Wa ma. Maksudnya seolah-olah mulut turun ke rongga mulut, turun ke rongga leher. Bukan. Dia nafas duduk dalam dada, naik ke rongga leher, pergi ke rongga mulut. Ke naik. So kita kena baca dengan wa ma. Bukannya wa ma. Kalau kita baca wa ma waladdo, seolah-olah nafas kita daripada luar, ibaratnya daripada luar masuk ke rongga mulut, ke rongga leher, masuk ke dada. Terbalik. Al-jauf dia mula daripada dada, nafas yang daripada dada naik ke rongga leher, ke rongga mulut. So mesti daripada bawah ke atas, bukannya daripada atas ke bawah. So kalau kita baca contoh surah Fatihah, kita ambil contoh yang mudah. Waladdo, do satu rakaat. Waladdallin. Bukannya bukannya waladdo. Tu maksudnya rongga mulut ke rongga leher. Terbalik. Dah lawan arus dah. Saya tunjuk lagi sekali. Bacaan jauf yang lawan arus. Waladdallin. Tu rongga mulut ke rongga leher. Dia terbalik. Dia mesti rongga leher ke rongga mulut. Jelas So, wama. Bukannya wama. Itu mulut ke leher. Terbalik. Wrong way. No entry. Ni laluan jauf ni sehala je. Dia tak boleh 2 hala. Leher ke mulut boleh, mulut ke leher boleh, tak boleh. So, semua bacaan jauf, semua bacaan mat dia mesti meninggi ke atas. Sebab laluan dia satu hala, one way. Rongga leher ke mulut. Saya lupa nak bagi tahu. Okey. So, wama waladdo. Bukannya wama waladdo. Tu mulut ke leher. Jelas saya lupa nak sebutkan poin ni. So dia punya laluan bunyi dia macam tu. Sebab dia daripada leher ke atas. Okey, boleh Kita dah kat mana tadi, saya pun lupa dah. Okey, yang ni ikut saya. Tatamara. Okey. Fata'ata. Wama. Tengok Wama. Bukannya wama. Wama. Itu mulut turun ke leher. Dia kena meninggi, menaik. Sebab laluan jauf, makhraj jauf daripada dada, nafas daripada dada, nafas memang terkumpul daripada dada, naik ke rongga leher, berakhir, lepas tu lalu ke rongga mulut. So wama, bukannya wama. Okey, boleh jelas wama tagha, wama ghawa, bukannya wama ghawa. Bukan ghawa, tapi ghawa. Dia menaik wa ma nara. Okey, saya rasa sekadar itu dulu petang ni. Okey, boleh So hari ni kita dah baca tilawah tahap 2 ni. Tilawah tahap 2 kita dah stop sampai muka surat 30. InsyaAllah esok Jumaat kita akan bertemu pada pertemuan kita yang ke-70. Okey, insyaAllah kita akan sambung. Bacaan kita masih lagi di tahap 2 tilawah. Okey. Tahap 2 ataupun tilawah tahap 2. Okey. Pada muka surat esok insya-Allah sambung muka surat 31 insya-Allah. Okey. Boleh So insya-Allah esok kita akan bertemu waktu yang sama, Jumaat Jumaat sekitar 5:15 minit petang esok insya-Allah, lepas kita menunaikan fardu asar berjemaah insya-Allah. Kita akan bertemu petang esok pada pertemuan yang ke-70. InsyaAllah kita akan sambung bacaan kita masih lagi dalam topik Al-Jauf.
Okey, masih lagi dalam bacaan ataupun dalam topik Al-Jauf. Untuk bacaan Jauf 2 harakat. Tadi kita baca Jauf alif. InsyaAllah esok kita akan tengok bacaan Jauf ya dan juga bacaan Jauf ya dan waw. Untuk Jauf 2 harakat dulu. Kita praktis Jauf 2 harakat dulu. Baru nanti kita masuk Jauf 4 harakat dan juga 5 harakat insyaAllah. So esok kita akan sambung bacaan di muka surat 31. Tilawah tahap 2 insyaAllah. Kita akan tengok masih lagi dalam topik sama Al-Jauf. 2 harakat. Tapi kita akan tengok, kita akan sama baca bacaan Jauf 2 harakat untuk Jauf waw dan juga Jauf ya insya-Allah. Okey. So sekadar itu saja pada pertemuan kita petang ni. Seperti mana biasa, saya pun jutaan kemaafan kalau ada salah silap, minta maaf banyak-banyak. Sebarang kekurangan saya minta maaf banyak-banyak. Okey. Dan saya ucapkan jutaan terima kasih pada semua tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat, sahabat-sahabat sekalian kerana sudi bersama-sama dengan saya petang ni. Okey, walaupun kehadiran petang ni tak serancak semalam semalam dahsyat Semalam kita live pernah cecah sampai sampai 90 rasanya. Walaupun kehadiran tak serancak semalam tak ada masalah. Okey, yang penting kita istiqamah lah belajar Yang mana tak dapat nak komit, yang mana terlepas disebabkan oleh urusan kerja dan sebagainya, insya-Allah saya galakkan tonton rakaman kita baliklah supaya kita tidak lepas ilmu-ilmu yang dikongsikan insya-Allah. Okey. So terima kasih semua, terima kasih Dr. Surya, terima kasih Dr. Surya, terima kasih Tuan Hams. Terima kasih Cik Kamrul Zaman. Dan terima kasih pada semua lah. Okey. Jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih semua. Mudah-mudahan Allah mengajari kita dengan sebaik-baik ganjaran dan balasan insya-Allah. So kita bertemu. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Siti Zainul. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya pun ucap terima kasih juga. Okey. So insya-Allah kita akan bertemu petang esok Jumaat. Waktu yang sama insya-Allah. So sekadar itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.